Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama pada petang ini setiap Jumaat minggu yang kelima, lebih kurang 3 atau 4 kali setahun. Nah, Jumaat minggu kelima. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita selesai mengerjakan solat fardu Jumaat dan juga selesai mendengar khutbah sebelum daripada solat. Khutbah tadi berkaitan dengan tuntutan bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita setahun. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, setiap kali di hujung tahun kita dituntut untuk melakukan muhasabah. Baik tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, ambil masa 15 ke 20 minit. Nah, ambil masa 15 ke 20 minit lebih kurang dalam tazkirah ni. Bukan kita nak ceramah, kita bagi tazkirah. Kita nak tengok semula umur hak Allah bagi pada kita. Tahun lepas kita sebut dah, tapi dah setahun kita ulang mula. Dah, dia Islam ni fazakir, ulang peringatan. Karena peringatan itu boleh memberi manfaat pada kita. Kadang-kadang kita lupa, bukan kadang-kadang, selalu lupa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi tengok balik. Bila nak masuk tahun baru, hari ni 29, esok 30, lusa 31. Satu hari bulan masuk tahun baru 2023. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka kita akan berubah umur. Daripada umur hak kita ada hari ni, ada 2 hari. Lepas 2 hari ni umur kita akan berubah jadi umur yang seterusnya. Tak kira lah kita beranak Januari ke Februari ke, kita beranak Disember tahun depan ke, kira masuk dah umur. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, saya cepat. Saya minggu depan masuk lah 4 hari bulan 1. Bukan apa sebut, pokok Cik Nasir nak bagi hadiah hari jadi. Tuan sebut ingat 4 hari bulan 1, hari Khamis, kalau dah capati bawa. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, umur berapa? Umur tak boleh cerita, lebih kurang 33. Baik tuan-tuan, jadi masuk je 1, maka kita akan berubah daripada kedudukan umur hari ini akan pergi umur yang baru. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ulama dia bahagikan umur kepada 3 fasa. Ingat balik saya sebut dulu 3 fasa. Fasa pertama bermula umur 15, sebab dikira umur baligh. Sebelum 15 tu tak ada buku, buat apa pun tak ada buku, buat dosa pun tak ditulis, buat baik pun tak ditulis. Cuma kebaikan yang kita buat sebelum umur baligh akan dicatat ke dalam buku ibu dan bapa kita ataupun penjaga kita. Kejahatan kita buat tidak ditulis. Dalam buku kita tak ada buku. Dalam buku mak kita pun tak tulis. Dalam buku ayah kita pun tak tulis kalau kita buat jahat. Dan dia tak tahu. Kalau kita buat jahat depan dia, dia tahu, dia tak tegur,
catat dosa dalam buku ayah kita. Ayah kita tak tegur, catat dosa dalam buku mak kita sebab mak kita tak tegur. Itu keadaan sebelum kita mencapai umur baligh. Hak tu PM tepi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bermula umur 15 di fasa 1. Umur 15 sampai 40. Fasa 1. Makna di sini dia ada 2 tahap. Yang pertama tahap remaja. Remaja bermula umur 15, 14 ke 20-an lebih kurang. Kemudian 20 ke 40 tu dikira dewasa. Ada 2 tahap. Satu remaja, satu dewasa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam fasa ini, fasa kita remaja, kita mengaji sejak daripada sekolah rendah, umur 7 tahun. Kita ambil masuk sekolah rendah lah. Sebelum tu ada dah. Tak apa. Hak 5-6 tahun tadika dan sebagainya tu tak apa. Kita ambil 7 sampai 12. 6 tahun di sekolah rendah mengaji. Kemudian sambung tingkatan 1 sampai sekurang-kurang 5. 13 sampai 17. Lepas SPM berhenti tak. Kemudian mungkin kita sambung lagi umur 18 ke 21, 22 masuk universiti sama ada 4 tahun ataupun kita masuk 5 tahun. Jadi fasa daripada 15 ke 21 atau 22 nama dia fasa remaja mengaji. Masa ni kita tak dituntut untuk bekerja. Kita belajar kan? Ada hak belajar harian berulang, ada hak belajar pergi asrama, duduk di asrama. Cukup hari 2 minggu sekali ayah pergi ambil, kemudian pergi hantar balik. Mengaji. Dalam kita mengaji ni, hak pendidikan Islam, kita fokus kepada Islam, kita cakap beragama. Masjid, sebab kita dalam masjid. Kalau di tempat lain saya cakap tentang bisnes. Sekurang-kurang menjaga capati. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam masjid kita fokus beragama. Agama ni, dia ada lebih kurang 2 jam seminggu. Seminggu mengaji 2 jam, sebulan 8 jam untuk subjek agama. Subjek lain pun lebih kurang. Jadi kita akan dapat basic ilmu agama. Kita mengaji akidah sikit, mengaji syariah fiqh sikit, mengaji sirah, mengaji hadis. Sikit-sikit lah. Habis sekolah rendah, masuk sekolah menengah. Mengaji lebih kurang tu juga sikit-sikit. Tak akan jadi alim. Tak akan jadi alim punya. Bila kita habis sekolah menengah, umur 17, 18, bila masuk universiti, kalau kita pilih kos pengajian kita tidak ada kaitan dengan agama, tak masuk usuluddin ke syariah ke, tak masuk itu. Pergi pada medik, pergi pada hak lain-lain daripada itu. Maka di situ terhenti dah ilmu agama kita. Setakat sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, habis setakat tu masuk you hak tak ada kaitan dengan agama pula. Kos kita lain. Tuan-tuan, maka di situ sudah terhenti dah. Tak ngaji dah. 5 tahun, 4 tahun kita keluar pula. Kita mula nak masuk kerjaya, profession kita jadi macam-macam. Ada peguam, ada polis, ada JPJ, ada guru macam-macam. Di sini kalau kita tidak menghampiri rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tak dengar khutbah Jumaat, tak dengar tazkirah, tak ada dalam kuliah maghrib, tak ada dalam kuliah subuh, tak ada dalam kuliah duha, kita hilang terus agama ni. Datang dengar khutbah pula tidur. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Tak ada. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, jadi umur ini kalaulah kita mati umur ni antara 15 ke 40 ni. Kalau kita mati umur ini agak sukar dalam kubur. Agak sukar dalam kubur. Sebab umur ini kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid datang Jumaat sahaja, itu pun datang masa khatib kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Tempat elok masuk bila Allahu Akbar
Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Habis solat pula, alif bu cabut tazkirah. Sorry. Kalau mati umur ni lah, masuk kubur ni berat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, nasib baik kita lepas. Nasib baik kita lepas ke atas. Masuk 40, kita sekarang berada 40 ke 60, fasa 2. Jadi fasa 1 ni memang baik, kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang di hari kiamat nanti kita dapat payung, naungan, khemah apa-apa lah, yang boleh meneduhkan kita daripada pancaran matahari yang kata sejengkal dengan kepala. Sejengkal tu nak cerita dekat lah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, tapi bukanlah sejengkal, dan kita dekat. Baik. Jadi akan ada naungan. Kita tak kena panas tu. 7 golongan. Nak baca 7 sampai malam ni lah pula. Ambil satu lah. Wasyabbu nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda-pemuda yang dididik untuk taat dan patuh kepada Tuhannya. Hak Nabi sebut 7 ni, semuanya susah nak dapat. 7 ni disebut sebagai golongan VIP. Orang Bali sebut gitulah, very important person. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, hak dapat payung ni, hak dapat naungan. Orang istimewa, bukan OKU, tidak. Very important person. 7 ni semua payah dapat, termasuklah pemuda yang dididik untuk taat kepada Allah dalam umur pemuda tu, umur 15 ke 40, payah dapat. Sebab tu Nabi bagi offer yang besar. Siapa-siapa hak muda ni, 15 ke 40, dia boleh datang masjid, boleh jaga solat jemaah, boleh datang kuliah. Memang power. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tapi payah kalau nak jumpa. Saya berdakwah sejak di Sarawak sampai hari ini sudah 21 atau 22 tahun. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, umur 33, 22 tahun, pi masjid ni, malam ada apa dia kuliah subuh, ada khutbah Jumaat, ada tazkirah, ada kuliah duha, ada semua tu. Nak cari macam ni payah. Sorry lah. Ni pun sebab buat rakaman, kita rakaman balik lah ni. Tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, payah. 21 tahun pengalaman. Nak jumpa hak muda-muda, adalah 2-3 orang. Nak banding dengan yang 40 ke atas. Nak kita payahnya pemuda, nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati waktu ni, agak sukar dalam kubur. Alhamdulillah kita dah lepas. Dah melepasi angka itu. Yang tak lepas saya, baru 33, tak capai 40. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi okey, kalau kita berada di fasa ini, fasa 15 ke 40, rajin-rajin datang masjid. Rajin-rajinlah duduk dalam kuliah-kuliah agama. Kalau kita mati pun waktu antara 15 ke 40, mudah-mudahan kita senang dalam kubur dengan apa yang kita buat. Sebab Nabi janji dah satu naungan Allah di padang mahsyar. Satu fasa. Fasa kedua, fasa 40 ke 60. Ini dipanggil fasa matang. Seorang manusia sudah ada kematangan. Dalam dunia dia pematang dah 40 ke atas ni. Dalam agama pun dia dah matang lah. Bila dia pandai, dia sudah pandai untuk mengatur hidup dia. Dia nak atur hak dunia dia. Dalam masa sama dia atur agama. Dunia 8 pagi 5 petang. Semua orang bekerja. Hak jadi ustaz pukul 8 pagi 5 petang, ada hak balik pukul 2 pada orang tengok sekolah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau kerja majlis agama pukul 5 juga dia officer, dia ikut jabat. 8-5 semua orang bekerja. Okey, ini kita kata bahagian dunia.
Kita nak kena cari satu masa untuk kita atur akhirat. Tak ada masa dah. Satu masa dia. Maghrib Isyak. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau kita tak boleh atur, hanya pergi 8 pagi 5 petang balik, Maghrib Isyak tak boleh duduk dalam kuliah Maghrib, maka kita tidak dikira matang dalam agama. Walaupun dunia kita matang, tapi agama kita dikira budak-budak. Sebab tak pandai mengurus akhirat kita. Dunia kita pandai urus. Daripada pukul 5 sampai pukul 8 sampai pukul 5 pandai urus. Boleh beli rumah, boleh beli kereta, boleh beli tanah banyak juga. Bini 3-4 orang. Boleh urus dunia. Tapi akhirat tak pandai urus. Waktu maghrib itulah, maghrib Isyak dalam 40 minit, tak sampai sejam pun. Tak boleh duduk dalam majlis agama. Kita hilang. Dunia akhirat kita hilang. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hilang. Sebab itu kan tua-tua sebut, siapa-siapa sudah capai umur 40, kalau dia boleh berubah. Kalau dulu tak pergi masjid, 40 dia sudah datang masjid. Kalau dulu dia tak baca Quran, dia pandai Quran tapi jarang baca, dia dah baca. Kalau dulu dia tak pernah bangun qiyamul lail, hari ini dia dah mula boleh buat, walaupun seminggu sekali, sebulan 4 kali okey lah. Sebulan 2 kali pun dia okey lah, dia pun dah tak buat langsung. Dulu dia kurang zikir, dia banyak zikir. Itu nampak kebaikan pada dia. Bila umur 40 ke atas. Tapi kalau 40 ke atas masih sama dengan umur 15 ke 40, maka dia tidak ada kematangan dalam agama. Dia cuma ada kematangan dalam dunia dia. Agama dia hilang. Hak ni pun kalau mati masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jenuh baca talqin. Wahai Nasir bin Mirah, ingatlah akan datang kepada kamu selepas daripada ini 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu takut, jangan kamu duka cita. Mereka akan bertanya kepada kamu, wahai Nasir, ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab. Nak jawab kat mana? Tak pernah berada dalam rumah Allah, tak pernah dekat dengan Allah. Dia tak boleh jawab. Dia akan jawab dunia dia sebagai Tuhan. Ma rabbuka? Apa Tuhan yang kamu sembah? Ad-dunya rabbi. Dunia Tuhanku. Pagi, petang, siang, malam, dunia. Dunialah aku sembah. Maka lidah dia akan jawab ad-dunya rabbi. Automatik kan? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, hak lain pun lebih kurang. Okey. Jadi 40 ni Quran sebut, hatta iza balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati. Allah sebut manusia bila dia capai umur 40. Ada sebut dalam Quran, hatta iza balagha 40 sanah. Bila manusia sampai umur 40 tahun, sepatutnya dia kata, Rabbi auzi'ni, ya Allah, mudahkan aku untuk aku bersyukur dengan nikmat yang kau bagi pada aku. Tengok di tubuh kita, umur 40 ke atas, mata kita okey lagi. Pakai spek mata masa nak baca je. Rabung dekat tu biasa. 40 ke atas, rabung dekat biasa. Rabung jauh, luar biasa. Dia nak baca tak boleh, tengok jauh okey, nampak. Biasa pakai spek. Mana mata masih okey. Nikmat mata kena syukur. Syukur tambah sebut dengan lidah. Yang tambah hati tadi, hati. Yang kedua lidah, alhamdulillah, mata okey lagi, tengok jauh okey lagi. Syukur dengan perbuatan, ambil Quran baca, ambil hadis baca, pergi masjid tengok, dengar kuliah tengok kitab. Kalau kitab masjid bagi wakaf, ambil kitab masjid tu tengok, dapat pahala dengar ilmu, dapat pahala tengok kitab. Mata kita kena tumpu situ. Facebook lagi, la ilaha illallah. Pagi, petang, siang, malam, Facebook. Tahu tak? Kan cikgu YouTuber. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, banyakkan yang ni. Sibukkan diri untuk agama. Sampai peringkat umur 40 ke 60 ni, kita hantar mesej atau WhatsApp, dia tak baca.
24 jam tak baca. 10 pagi kita hantar, 10 pagi esok tak baca lagi. Tak naik 2 hari. Satu lah. Tekan nombor, hello, duk mana? Tak baca mesej. La ilaha illallah. Siapa dia? AJK masjid. Dia bahagian AJK menguruskan kuliah. Ustaz tak boleh mai. Ustaz hantar mesej. Malam ni tak boleh mai. Dia tak buka. Sibuk zikir. Tak main handphone tak tepi. Pergi solat maghrib. Habis solat maghrib tengok ustaz tak mai. Telefon ustaz. Ustaz duduk mana? Geng keren tu. Ustaz kan dah hantar mesej. Hantar baca. Ustaz duduk mana? Kuliah tak mai. La ilaha illallah. Tadi hantar mesej 10 pagi. Nak kita sibuknya dengan agama, baca Quran, baca hadis, zikir, lupa tengok, lupa terus puasa. Bukan macam Cik Nasir, WhatsApp 24 jam hantar, hijau terus. Baca terus. Jenis kaki handphone. Tak maaf lawak. Hari jadi jangan lupa, cap hati. 2 biji. Nah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jangan tu sibukkan diri dengan agama. Buku apa aku tak tahu. Apa? Doa ini tuan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Waktu ini 40 ke 60 matang. Fasa akhir. Kalau kita boleh capai lah. Nah, walaupun kita sign 60, saya sign 58 untuk pencen. Ada sahabat sign 60, tak apa. Hak 60 pun dia boleh pencen awal kalau dia nak. Hak 58 pun boleh pencen awal kalau nak. Cuma hak 58 nak naik 60 tak boleh haram. Tu cerita dia. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau dia sign tu kita sign saja. Sampai tak sampai wallahu alam. Allah yang tahu ajal kita sampai bila. Tapi bila kita boleh sampai 60, alhamdulillah. Patut sampai 60 dapat pencen, gratuiti, dapat duit sampai ratus-ratus ribu. Kambing 5 ekor je tu. Kambing 5 ekor. Buka kemah 2, 10. Nah, buah meja boleh 20. Panggil orang datang. Untuk kita nak raih kita dah pencen dan Allah bagi umur pada kita nak syukur nikmat, sembelih kambing 2-3 ekor panggil. Panggil orang masjid, panggil sahabat-sahabat kita baca Yasin, bersyukur kita baca doa selamat dan sebagainya. Buat macam tu lah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab kita dah sampai umur itu. Ingat, tapi kena ingat, siapa yang dah sampai umur ini? Ini sahabat-sahabat yang ada di sini yang sudah sampai umur ini. Allah sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberi kemaafan. Allah tak bagi lagi keuzuran. Allah tak bagi lagi excuse, kata orang baling, kepada manusia yang Allah lanjutkan usia dia sehingga mencapai umur 60. Apa maksud Allah tak bagi keuzuran dah? Dia tak bagi dah excuse. Hak 60 ke atas. Kita seronok pencen 60, tapi lupa hadis ni. Hadis ni ancaman yang besar bagi orang yang sudah mencapai umur 60. Ulama bahas, maksud Allah tak bagi excuse ni, tak bagi keuzuran ni. Maksudnya umur 60 ni dia tak boleh dah tak tahu benda fardu ain. Tak boleh dah kalau dia tak tahu nak takbir macam mana, nak rukuk macam mana kalau buat solat. Tak boleh dah kalau dia tak reti nak bayar zakat. Tak boleh dah kalau dia tak reti nak buat umrah dengan haji macam mana. Tak boleh dah kalau dia tak tahu nak jual beli. Hak mana hak haram tak boleh beli, hak mana hak boleh beli, hak mana kata terlibat dengan riba, hak mana kita nak berhutang macam mana. Tak ada keuzuran dah. Tak reti, dosa terus. Masa zaman umur muda dulu ada keuzuran lagi. Mana kalau kita silap, Allah maaf lagi. Kita silap, Allah maaf lagi sebab kita dalam proses belajar. 60 tu dikira sudah matang, benar-benar basic macam ni tak reti, tidak ada kemaafan lagi dah. Dikira patut sempurna dah agama waktu itu.
Tapi umur 60 baru nak mula datang masjid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk masjid ni sah penuh dah. Nak mula sah ni tu imam, Kita masuk ni sah ada 3 contoh. Kita duduk sini ya, agak sedikit kanan tu imam. Benar ni kena 60 pun tak reti lagi. Jengkreng ya. Baru bunyi jengkreng. Jengkreng bunyi nak habis tak lama. Duduk kanan sikit ni soh kita sini. Ni mula. Lepas tu datang buka lah. Pi kanan, pi kiri, pi kanan, pi kiri. Ni duduk kanan semua. Agak lebih banyak pi ni sikit, agak lebih banyak pi ni sikit. Dia kena imbang lah. Pi kanan semua jengkreng juga. Dia boleh masuk ni saya tengok baru 2-3 hari saya pergi solat. Saya nak sampai tu imam dah solat maghrib. Pak Long ni umur lebih kurang 60. Dia masuk penuh asal kan. Patut dia duduk sini, saya datang belakang saya akan ikut dia. Dah. Ada budak duduk sini, budak sekolah rendah. Dia pergi duduk dengan budak sini. La ilaha illallah. 60 umur. Saya datang, saya duduk sini. Dia duduk situ, saya duduk sini. Lepas tu orang pekat datang semua buka. Lah kali sekat tu tak sampai ke dia, sekat tu. Lepas tu bagi salam, dia dengan budak tu. La ilaha illallah. Bukannya tak dapat pahala ni. Pahala 27 tu tak dapat. Solat sah. Satu. Umur 60 tak boleh dah macam tu, tuan-tuan. Allah tak maaf dah tu. Kena tahu. Sebab tu kita nak belajar masa muda. Sampai 60 tu kita dah benar-benar macam ni dah biasa, dah boleh buat. Tiba-tiba saya terkejut. Dia pergi duduk dengan budak. Dia umur 60-an. Lepas tu duduk dan tengok. Tahulah macam mana nak mulakan soft tu. Nah, umur dah 60, malu dah. Tak reti nak mula soft. Ni cerita dia. Yang kita nak kena beringat. Jadi sebelum kita mencapai umur itu, umur Allah, Nabi sebut Allah bagi amaran, dia tak bagi kemaafan kepada orang umur 60. Hak benar-benar basic dalam agama pun tak boleh buat. Nanti dia salah, memang berat lah tuan-tuan. Jadi ambillah iktibar. Setiap fasa umur itu kena isi dengan kuliah-kuliah. Tak ada. Kita tak boleh lari. Kita kena isi dengan kuliah-kuliah maghrib dan subuh untuk menambah topakkan kepada ilmu-ilmu agama kita yang terhenti apabila kita sudah habis tingkatan 5. Kalau kita tak topak di masjid surau, kita memang tak dapat. Kita memang tak dapat. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, cukup rasa lebih 20 minit. Mudah-mudahan minta maaf dia lajak itu. Mudah-mudahan dapat sedikit ilmu pada petang ini yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.